Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk selesaikan masalah melibatkan ruang. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 231. Kita akan sama-sama menjawab soalan A hingga D bahagian cuba ini. Selesaikan masalah di bawah. A. Pakcik Naim membuat parit di sekeliling tanah kebunnya seperti dalam gambar raja. Soalannya, kira panjang parit itu. Maksudnya, kata kuncinya atau kehendak soalan ni ialah kira panjang parit itu. Maksudnya, dikeliling parit ini. Jadi, dalam erti kata lain, soalan ini nakkan kita kira perimeter. Jadi, macam mana kita nak kira perimeter? Kita kena labelkan dahulu setiap sisi dalam parit ini. Jadi, kebiasaannya kita mulakan label di bahagian atas. Atas itu sebagai A. Kemudian B. Kita turun ke bawah C. Kemudian D. E. F. Dan G. Dan H. Jadi, setelah kita labelkan, kita akan tambahkan semua sisi yang kita labelkan ni. Jadi, sebelum kita nak menambah, kita perlu nyatakan konsep. Maka, cikgu dah tuliskan konsep ini siap-siap, iaitu A tambah hingga H. Okey, langkah seterusnya, kita akan gantikan huruf-huruf ini kepada ukuran sebenar. Jadi, kita masukkan saja ukurannya mengikut apa yang kita labelkan. Kita tengok A 10 meter, jadi kita tulis 10 meter. Kemudian tambah B, tidak dinyatakan. Tetapi kita tahu kalau setentang dengan dia ialah H 10, tapi sampai atas. Oleh kerana tidak diperlukan sini, iaitu 2.5, maka kita akan tolak 10 meter, kita akan tolak 2.5. 10 tolak 2.5. Jadi kita tambah titik dan letak sifar. Ini kita gariskan. Kita dapat sifar tak boleh tolak 5, pinjam jadi 10. Ni jadi 9. Ni jadi habis. Jadi 10 tolak 5, kita dapat 5. 9 tolak 2, kita dapat 7. Jadi B ni ialah 7.5. Jadi tulis 7.5 meter. Kemudian tambah C. Ada yang nyatakan iaitu 6.7 meter. Jadi kita tulis 6.7 meter. Tambah D. Ada juga 4.8 meter. 4.8 meter. Dan tambah E. Ada juga 10.2 meter. 10.2 meter. Seterusnya tambah F. Yang di dalam tu ialah F, iaitu 3.5 meter. Oh, bukan 35 meter yang di dalamnya. Jadi F ini tidak dinyatakan. Apa yang kita perlu buat, kita tengok setentang dengan dia, kita dapat 4.8 meter. Tetapi 4.8 meter termasuk di dalam ni. Jadi cara dia, kita akan tolakkan. 4.8 kita akan tolakkan dengan sisi yang di dalam ni, iaitu 2.5. Okey, kita dapat, kita tolakkan dulu.
Kita dapat berapa? 8 tolak 5, 3. Kemudian titik, 4 tolak 2, 2. Jadi sisi F ni ialah 2,3 meter. Kita tulis 2,3 meter. Kemudian kita tambah G. Okay, G yang juga tak nyatakan. Jadi kita tengok atas ialah 10 setentang. Tapi 10 daripada hujung hingga hujung. Jadi 3,5 ini kita tak perlukan. Kita tolakkan. Jadi kita buat 10 perpuluhan sifar. Kita akan tolak 3,5 yang atas ni. Yang ni 3,5. Kita tolak 3,5. Okay, jadi kita pinjam. Sifar tak boleh pinjam. Jadi 10 ni jadi 9. 10 tolak 5 kita dapat 5. 9 tolak 3 kita dapat 6. Jadi kita dapat sisi untuk G ialah 6,5 meter. Kita tulis bawah, kita ikut huruf ni lebih mudah. Tapi cikgu nak minta maaf, cikgu tak dapat nak masukkan ikut kotak kerana ruangnya agak besar. Jadi kita tulis 6,5. Dan I sekali H ada dinyatakan iaitu 10 meter. Sekarang kita dah selesai menggantikan ukuran sebenar mengikut apa yang kita labelkan. Kenapa kita labelkan? Tujuannya untuk mengelakkan kita tidak tertinggal satu sisi. Jadi kalau kita namakan label ni, jadi kita faham semua sisi sudah dinamakan dan ditukarkan atau digantikan kepada ukurannya. Okay, seterusnya kita akan menambahkan setiap sisi ini. Jadi cara dia, kita tengok kat sini, kita nak menambah, kita ambil yang mudah. Kita boleh pemudahkan. Tengok 10 meter ada 2 kan. Jadi kita boleh tambah 20 meter. Okay, jadi kita tulis 20 meter. Tulis 20 meter, 20 sifar. Kemudian, okey, semua ni agak susah kita nak tambah. Okey, ada satu lagi sebenarnya. 10 ni 10,2. Okey, jadi kita boleh tambah dengan 10 tadi iaitu 30. Jadi 30,2. Okey. Kita tukar sekali. 30,2. Okey, seterusnya kita tambah satu-satu. 7,5. 6,7. 4,8. 2,3. Dan I sekali 6,5. Ini sisi-sisi yang ada kita gabungkan, kita tambahkan. Sekarang kita akan tambahkan. Okey. Jadi macam mana cara dia? Kita ambil nombor yang boleh jadi 10. 2 ni boleh gabungkan dengan 8 jadi 10. Okey. 7 juga dengan 3 ke 10. Jadi dah 20. Kemudian 5 dengan 5 juga 10. Jadi ada 30. Jadi kita tulis 3. Kemudian sifar. Seperti tadi kita tambah. Macam mana nak tambah? Bukan tak boleh tambah 3, tambah 7, tambah 6. Cara dia lebih baik kita gabung-gabungkan. Jadi 7 dengan 3 ni 10. 6 dengan 4 juga 10. Dah 20. Okey, ni 6, 26. Tambah 2, 28. Jadi tulis 8. Tulis 2. Dan 3 tambah 2, 5. Okay, jadi kita dapat jawapan untuk soalan ni iaitu 58,0 meter. Tapi kita boleh hapuskan sifar yang di belakang titik perpuluhan. Jadi kita dapat jawapan yang lebih baik iaitu 58 meter.
5.8 meter ni ialah perimeter ataupun panjang parit itu. Okey, seterusnya kita ke soalan B. Kita baca dahulu soalan. Sekeping kad dengan permukaan asal berbentuk segi 4 tepat. Okey, asalnya yang besar ni segi 4 tepat. Kemudian telah dipotong. Dipotong maksudnya dipotong ke tepi ni seperti dalam rajah. Okey, dipotong sini Jadi ini tidak diperlukan lah, yang berwarna ni kad dia. Jadi kita tengok soalan 1. Cari perimeter kad yang tidak dipotong. Jadi kata kuncinya ialah perimeter yang tidak dipotong. Tak dipotong maksudnya dekat atas ni. Jadi langkah pertama, kita akan buat labelkan dahulu setiap sisi. Okay, jadi kita label, okey, ini A. Kemudian kita turun ke kanan ni B. Kemudian C. Dan yang sengit ni ialah D. Okay, inilah dia sisi-sisi yang terdapat dalam bentuk ni. Jadi kita buat konsep yang cikgu dah buat awal-awal, iaitu A hingga D. Okay, langkah seterusnya kita akan gantikan kepada ukuran sebenar. Jadi kita bermula dengan A. A tidak dinyatakan. Macam mana kita nak tahu sisi yang tidak dinyatakan? Kita tengok sisi setentang dengan dia. Setentang dengan dia daripada hujung hingga hujung ialah 30. Tapi ditambah lagi 30 bermaksud sisi untuk A ialah 30 cm. Jadi kita tulis 30 cm. Kemudian kita tambah B, juga tak dinyatakan. Jadi cara dia macam cikgu cakap, kita tengok sisi setentang dengan dia iaitu 40 cm. Jadi kita tulis 40 cm. Ada pembetulan kelas, sebenarnya bukan 30 cm untuk A. Sebab 30 cm sama sini dia kena tambah 30 tambah 30, iaitu 60. Okay, cikgu betulkan 60. Besar sangat padam. Okay, tukar. So sebenarnya 60. Okay, seterusnya kita akan tambah C. Okay, C 30. Manakala D dinyatakan 50 cm. Jadi tulis 50 cm. Okay, kita dah selesaikan langkah ketiga. Okay, cikgu ulang sekali. Langkah pertama, label. Langkah kedua, buat konsep. Langkah ketiga, buat dia punya ukuran sebenar. Dan langkah keempat, kita akan buat bentuk lazim untuk menambah setiap sisi ini. Jadi kita tambah 60, 40, 30 dan 50. Jadi kita tambahkan, kita garis dahulu. Okay. Jadi sifar tambah semua sifar. Macam cikgu cakap, 6 kita boleh gabung dengan 4, 10. 10 tambah 5 dan 3, 8. Maksudnya 10 tambah 8, kita dapat 18. Jadi, perimeter untuk soalan B ini ialah 180 cm. Itu dia jawapan untuk soalan B1. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, B2. Berapakah luas permukaan kad yang tidak dipotong? Jadi kata kuncinya ialah luas permukaan kad yang tidak dipotong. Tidak dipotong maksudnya yang berwarna ni. Jadi asalnya seperti cikgu cakap sebelum ni, asalnya kad ini berbentuk segi 4 tepat yang mana dia luas besar. Jadi kita namakan kad ini dahulu sebagai kad A, iaitu kawasan yang besar.
Jadi, langkah pertama kita akan kira luas A, iaitu panjang darab lebar. Formulanya panjang darab lebar, iaitu panjang yang berada di sisi yang di bawah. Yang mana cikgu tambahkan 30 tambah 30, iaitu 60. Maka kita gantikan sebagai panjangnya sebagai 60 meter, cm. 60 cm. Kita akan darabkan dengan lebar di tepi. Kalau di kanan tidak ada, kita tengok kat kiri, iaitu 40. Jadi 60 kali 40 cm. Okay, jadi berapa jawapan dia? Okay, bila 60 kali 40, kita boleh darabkan, cuma darabkan 6 dengan 4. Jadi 6 darab 4, kita dapat 24. Tapi oleh kerana ada dua sifar yang kita tak kira tadi, kita tambah dua sifar kat belakang. Ini bermakna luas kad ini, iaitu asalnya ialah 2400 cm persegi. Okay, namun demikian, soalan ni dikatalah ada kad yang dipotong berbentuk segitiga. Jadi segitiga ini segitiga bersudut tegak. Maka kita akan kira luas ini. Okay, jadi macam mana formula dia? Formulanya ialah 1/2 kali panjang kali lebar, yang mana cikgu namakan sebagai B. Okay, kad ini kita tak perlukan, jadi kita kira luas kad ini. Langkah seterusnya, kita gantikan kepada ukuran sebenar. Jadi tulis 1/2, kita akan kali panjang, iaitu sisi yang berada di bawah, 30. Jadi tulis 30 cm. Kemudian kita akan darabkan dengan lebar, iaitu 40 cm. Okay, seterusnya, kita akan permudahkan. Kita tengok bahawa ini 2, kita akan permudahkan antara 30 dengan 40. Jadi cikgu cadangkan kita permudahkan 2 dengan 40. Ada sifar 2 kat situ, iaitu 2 kali 1, jawapan dia 2. Dan 40, 2 kali, kita tengok 4 ni 2, jadi 20. Okay, langkah seterusnya, kita akan buat apa? Kita akan darabkan nombor di atas, iaitu 1 darab 30. Kemudian darab 20. Maksud 30 darab 20 lah. Jadi 30 darab 20 kita buat macam di kat atas tadi, iaitu 3 kali 2. 3 kita kali 2, kita dapat jawapan dia 6. Oleh kerana ada dua sifar, kita tambah saja. Jadi ini bermakna luas untuk segitiga yang kita labelkan sebagai B, iaitu 600 cm persegi. Inilah dia luas kedua-dua bentuk ni. Jadi seperti biasa cikgu cakap tadi sebelum ni, iaitu kita tak perlukan yang B ini, maka konsepnya ialah kita menolak. Luas asal ditolak dengan luas yang kita tak perlukan. Bermaksud A tolak B. Okay, sekarang kita gantikan kepada ukurannya yang kita dah dapat, iaitu 2400 cm persegi. Kita akan tolak 600 cm persegi. Jadi kita buat sekali lagi bentuk lazim. 24 sifar tolak 600. Sekarang kita tolak. Sifar tolak sifar, sifar tolak sifar. 4 tolak 6 tak boleh. Pinjam, dapat 14. Yang sebelah akan jadi 1. 14 tolak 6, 8. Dan 1 ini kita kekalkan. Jadi kita dapat luas untuk jumlah luas yang kad yang tidak dipotong, iaitu 1800 cm persegi. Okey, sekejap kita tekan sikit. Okey, persegi. Okey, jadi inilah dia jawapan untuk soalan B
2 ataupun Roman 2. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan C. Bentuk halaman rumah Seng Huat adalah seperti gambar rajah. Ini gambar rajah ni bentuk halamannya, rumah Seng Huat ni. Jadi dia menanam rumput di seluruh halaman rumahnya. Jadi kita teruskan, hitung luas kawasan berumput. Kata kunci kat sini, hitung luas kawasan berumput. Maksudnya kawasan ni. Cuma bentuk ini kita agak keliru bila dia ada macam ni. Namun asalnya sebenarnya ini ialah gabungan dua bentuk. Jadi apakah bentuk-bentuknya? Jadi bentuknya, cara dia kita cuma buat dinding saja. Bila kita dindingkan macam ni, kita nampak ada dua gabungan bentuk. Iaitu segi empat dan juga segi tiga. Jadi, kita dah belajar bagaimana nak mengira luas segi 4 dan segi 3. Jadi, kita labelkan, biasanya yang segi 4 yang mudah itu kita labelkan sebagai A. Okay, segi 4 tu kita labelkan dulu. Langkah pertama kita label ini sebagai A. Manakala segi 3 ini sebagai B. Okay, sekarang kita akan kira luas A. Yang mana cikgu dah tulis dah awal-awal. Luas A bersamaan panjang kali lebar. Maksudnya, luas untuk segi 4. Jadi, seterusnya kita gantikan kepada ukurannya. Iaitu panjang 25 meter. Jadi, tulis 25 meter. Kita akan darabkan dengan lebar iaitu 15 meter. Jadi, tulis 15 meter. Jadi, kita boleh darab. Jadi, cikgu tulis kat atas, 25 darab 15. 25, tak ada ruang. Okay, sekejap ya. 25 darab 15. Okay, sekarang kita buat sifir 5. 5 kali 5, 25. 2 kali 5, kita dapat 10. 10 tambah 2, 12. Seterusnya sifir 1. 1 kali 5, 5. 2 kali 1, 2. Okay, sekarang kita tambahkan. 5 kekal. 2 tambah 5, 7. 1 tambah 2, 3. Jadi, luas A kita dapat 375 meter persegi. Okay, inilah dia luas A. Sekarang luas B berbentuk segitiga bersudut tegak. Jadi formulanya ialah 1/2. Okay, cikgu tak tulis sini. 1/2 kali panjang kali lebar. Jadi langkah seterusnya kita gantikan kepada ukuran yang sebenar. Jadi kita tulis 1/2 tu memang 1/2. Kita tak boleh nak gantikan. Okay, panjangnya ialah sisi yang berada di bawah. Iaitu ni 15, kita akan tambah 25. 15 tambah 25 kita dapat 40. Jadi panjangnya 40 meter. Manakala lebar 15 meter. Okay, jadi kita buat apa? Kita permudahkan dahulu. Kita permudahkan 2 dengan, kita boleh pilih salah satu. So terbaiknya ialah pilih nombor yang genap. Sebab bawah ini ialah sifir 2 iaitu nombor genap. Jadi kita tengok 2 dengan 4 ni boleh. 2 kali 1, 2. 4 ni ialah 2 kali 2. Dan sifar ni kita tambah. Jadi kita kekalkan. Okay? Jadi kita buat apa sekarang? Kita darabkan 20 dengan 15 dengan 1. Okay. Bila kita nak mendarab, kita darabkan 2 saja. Jadi 15 darab 2. Kemudian baru kita tambah sifar. Jadi kita buat 15 darab 2. 5 kali 2, 10. 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3. Kemudian, oleh kerana dari sifar ni kita tambah. Jadi kita dapat
luas untuk segitiga ni ialah 300 meter persegi. Kita tulis sama dengan 300 meter persegi. Bila kita dah kira kedua-duanya, kita akan gabungkan. Maksudnya kita tambahkan luas A dan juga luas B. Jadi kita buat sekali lagi bentuk ayat matematiknya, iaitu 375 meter, kita akan tambah 300 meter. Okay, seperti biasa, kita buat bentuk lazim. 375 tambah 300. Kita dapat 5, 7 dan 6. Maka luas untuk jawapan ini ialah 675 meter persegi. Okey, inilah dia kita kata luas kawasan berumput rumah Seng Huat. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Dalam satu projek reka bentuk, sebuah cuboid dipotong dan dikeluarkan daripada sebuah kubus. Okay, maksudnya ada bentuk cuboid di sini dipotong dan dibuang daripada satu bentuk kubus. Okay. Kemudian kita tengok soalan ni, soalan 1. Hitung isi padu cuboid yang dikeluarkan. Maksudnya cuboid yang dipotong ni berapakah dia punya isi padu. Jadi untuk mengira isi padu cuboid, kita menggunakan kaedah ataupun formula panjang darab lebar darab tinggi. Okay, sekarang kita tentukan panjang itu berapa. Jadi kita tengok panjang ialah sisi yang berada di depan. Jadi panjang ini 10. Jadi kita tulis 10 cm. Manakala lebar yang berada di tepi iaitu 5 cm. Manakala tinggi yang sisi yang berada di belakang yang tegak, jadi dia 5 cm. Jadi itulah dia ukuran-ukuran sebenar setelah kita menulis konsep. Jadi kita akan darabkan satu persatu dahulu, iaitu 10 kita akan darabkan dahulu dengan 5. Jadi 10 darab 5 kita dapat jawapannya ialah 50 cm. Jadi kita tulis 50 cm persegi. Kemudian jawapan ini kita akan darabkan dengan 5 cm. Okay, sekarang kita perlukan buat bentuk lazim, iaitu 50 kali 5. Jadi 50 kali 5. Sifar kali 5 sifar. 5 kali 5 25. Jadi luas untuk cuboid ini yang dipotong ni ialah 250 cm. Bukan persegi, tapi 250 cm padu. 250 cm padu. Okay, inilah dia jawapan untuk soalan D Roman 1. Okay, seterusnya soalan D tapi Roman 2. 2 Roman. Adakah isi padu kubus yang tinggal ialah 7,750 cm. Kemudian sekiranya betul, dia suruh buktikan. Kalau salah pun kena buktikanlah. Jadi pertama sekali kita kena tahu dahulu bagaimana nak mengira kubus. Jadi kubus isi padu dia sama juga, panjang darab lebar darab tinggi, cara formula dia. Jadi kita kira kubus. Macam mana? Okey, kita gantikan ukuran sebenar,
iaitu panjangnya, lebar dan tinggi semua sama sebab kubus kan. Jadi 20, saya pakai pen lain sekejap. 20 cm akan darab 20 cm, kemudian akan darab 20 cm. Kemudian kita dapat berapa? Okay, kita darab dahulu 20 dengan 20. Jadi 20 dengan 20 ni kita cuma darab 2 dengan 2. 2 dengan 2 kita dapat jawapannya ialah 4. Kemudian ada 2 sifar kita masukkan tambah saja, iaitu 400 cm persegi. Dan jangan lupa kita darab pula dengan tinggi. Jadi kita tulis sekali lagi, darab 20. Okey, sekarang kita nak buat macam mana? Sama cara macam mana kita buat darab panjang dan lebar tadi, iaitu oleh kerana ada 2 sifar dan 1 sifar belakang ni, kita cuma darab nombor di depan saja, iaitu 4 darab 2. Jadi 4 darab 2 kita dapat jawapannya 8. Kemudian ada 3 sifar yang kita tambahkan, jadi kita dapat jawapannya ialah 8000 cm padu. Tapi kenapa soalan ni dikata yang tinggal ialah 7750 cm padu? Okey, kenapa berkurang? Okey, kerana kita sudah membuang isi padu cuboid yang mana kita jawab di soalan D1 tadi. Jadi konsep dia ialah kita kena tolak. Maksudnya isi padu kubus tadi, iaitu 8000 cm padu ni, kita akan tolakkan dengan isi padu cuboid yang kita dah kira tadi. Okay? Jadi kita buat dahulu 8000. Kita akan tolak. Okay, tuliskan ni kena letak unit. Okay, kita akan tolak isi padu cuboid tadi. 250. Kita tengok betul tak jawapan dia ialah 7750. Jadi kita tolak 250 cm padu. Sekarang kita garis dahulu dan kita tolak. Jadi sifar tolak sifar, sifar tolak 5 tak boleh, pinjam dari 10, yang 10 ni akan jadi 9, yang 8 akan jadi 7. 10 tolak 5 kita dapat 5, jadi 9 tolak 2 jawapan dia 7, dan 7 ini kekal. Jadi jawapan dia ialah 7750 cm padu. Jadi soalan ni kata, adakah isi padu kubu yang tinggal ialah 7750? Okey, jawapannya kita akan jawab sebagai ya. Okey. Sekejap, ni besar, cikgu tulis. S mana ni? S. Okey. Okey, kita dapat jawapannya ya, kerana isi padu yang tinggal adalah 7750 cm padu. Okey, itu dia. So kalau kata pembuktian dia itulah dia yang kita dah buat tadi awal-awal. Tapi cm ni kita kena letak dia punya ni lah, dia punya simbol 3. Okey. Okey. Jadi itu saja. Ini pembuktian dia 7750 5 sifar. Okey, jadi itu saja latihan kita pada hari ini untuk tajuk selesaikan masalah berkaitan dengan ruang. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.